Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu kembali kita untuk seri yang kedua, teknik menjawab soalan tasawuf Islam SPM, KSSM. Dan harapan saya, pelajar-pelajar masih lagi bersemangat untuk bersama saya untuk seri yang kedua ni, untuk mengetahui secara lebih lanjut bagaimana kita nak menjawab soalan tasawuf Islam dan untuk memperolehi markah yang tertinggi, skor yang tertinggi. Kalau boleh kita semua nak dapatkan A+ dalam tasawuf Islam. Jadi, untuk seri yang kedua ni, kita akan bincangkan bagaimana untuk mendapatkan markah yang terbaik, markah yang tertinggi dalam tasawuf Islam. Jadi, kita ada format pentaksiran. Format pentaksiran tasawuf Islam. Okey, pertama jenis instrumen. Jenis instrumen tasawuf Islam, dia adalah ujian bertulis. Ujian bertulis ada dua jenis item. Pertama, objektif pelbagai bentuk, dan yang kedua, subjektif. Subjektif respon terhad dan subjektif respon terbuka. Jadi, jenis jawapannya ada dua jenis. Untuk respon terhad dan terbuka ni ada dua jenis, iaitu kemahiran berfikir aras rendah dan kemahiran berfikir aras tinggi. Ini jenis item. Jenis item yang akan ditanya dalam peperiksaan nanti. Ada dua jenis. Pertama, objektif pelbagai bentuk, dan yang kedua, subjektif. Dan subjektif juga ada dua jenis, iaitu respon terhad dan respon terbuka. Okey, seterusnya bilangan soalan. Bilangan soalan yang ditawarkan kepada kita, bahagian A, kita ada objektif pelbagai bentuk. Pada siri yang pertama tadi, kita telah pun mengetahui apa dia objektif ataupun apa dia objektif pelbagai bentuk tersebut. Ada 20 soalan, 20 markah, dan kita diwajibkan menjawab ke semua soalan. Ke semua 20 soalan tersebut. Dan jenis jawapannya ialah dikotomus. Dikotomus iaitu pemberian markah, iaitu 1 markah untuk jawapan yang betul dan 0 markah untuk jawapan yang salah. Okey, itu jenis pembagian markah dia. Okey, kita tengok secara lebih detail, secara lebih lanjut bahagian A tadi. Okey, pertama isi tempat kosong, iaitu lengkapkan penyataan dengan jawapan yang betul dalam ruangan yang kosong yang telah disediakan. Okey, ini contohnya. Okey, soalan ni dibagi kepada kita satu soalan, ada ruang kosong. Lengkapkan penyataan berikut dengan jawapan yang betul dalam ruang kosong yang disediakan. Menghubungkan manusia dalam sebuah masyarakat demi kebaikan dan keharmonian hidup. Di mana soalan ni ambil? Soalan ni diambil daripada buku teks. Jadi pelajar-pelajar kena baca buku teks. Buku teks tingkatan 4 dan tingkatan 5 tu mesti dibaca. Dan aras sini, aras bahagian A ni biasanya aras rendah. Aras mengingat dan aras memahami. Konstruk dia mengingat dan memahami. Jadi nombor 1 ni, soalan nombor 1, menghubungkan manusia dalam sebuah masyarakat demi kebaikan dan keharmonian hidup. Itu sistem sosial Islam. Kita tulis ini, sistem sosial Islam. Menghubungkan manusia dalam sebuah masyarakat demi kebaikan dan keharmonian hidup. Okey, soalan yang kedua, dikaitkan dengan semua amalan kebaikan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi menghubungkan manusia dalam sebuah masyarakat demi kebaikan dan keharmonian hidup bersama, iaitu ibadat umum. Jawapannya ialah ibadat umum. Jadi kita tulis ini, tulis. Kalau boleh tulis dalam pen yang berwarna hitam. Okey, pen berwarna hitam. Okey, yang ketiga, fungsi terhadap akidah ialah membetulkan akidah manusia. Fungsi apa sini? Jawapannya ialah fungsi wahyu. Fungsi wahyu terhadap akidah ialah membetulkan akidah manusia. Dan untuk soalan yang keempat, alam yang memisahkan antara alam dunia dengan alam akhirat dikenali sebagai alam barzah. Okey, jadi pelajar-pelajar kena tulis jawapan di sini. Ini bahagian A, isi tempat kosong. Okey, seterusnya masih lagi bahagian A, iaitu istilah. Tulis istilah yang sesuai, tulis istilah yang betul dengan penyataan berikut dalam ruangan kosong yang disediakan. Ini contoh. Contohnya, dia bagi satu istilah, ini pelajar-pelajar kena hafal. Kena baca dan kena hafal, sebab istilah ni kita tak boleh nak reka sendiri. Dan biasanya istilah ni satu patah perkataan sahaja. Satu patah perkataan sahaja. Okey. Tulis istilah yang betul dengan penyataan berikut dalam ruangan kosong yang disediakan.
Islam adalah cara hidup yang lengkap merangkumi akidah, ibadat dan akhlak. Jadi jawapannya ialah ad-din. Ad-din. Yang keenam, makhluk ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang dikurniakan akal dan ditugaskan untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala serta memakmurkan alam. Okey, ini ialah insan ataupun manusia. Yang ketujuh, keyakinan yang teguh terhadap kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala serta sifat-sifat kesempurnaannya berdasarkan dalil nakli dan dalil akli. Okey, apa dia jawapan dia? Akidah. Akidah. Yang ke-8, hasil karya yang diciptakan dengan menggunakan bakat dan kreativiti manusia bagi menzahirkan keindahan dan kehalusan yang menempati syarak kesenian Islam. Okey, untuk bahagian ini, bahagian istilah ni, tak dapat tidak mesti pelajar mesti membaca dan menghafal istilah tersebut. Dia tak boleh reka sendiri. Okey. Cuma tip dia, biasanya istilah-istilah ni ialah dia adalah satu patah perkataan sahaja. Satu patah perkataan. Okey, jika silap, misalnya pelajar-pelajar jawab ni tersilap. Mereka boleh potong, kemudian tulis jawapan baru. Jangan tulis dua jawapan. Kalau ada dua jawapan sini, maka dua-dua salah. Untuk bahagian A ni hanya satu jawapan sahaja. Kalau pelajar tulis dua jawapan, maka kedua-duanya akan jadi salah. Okey, seterusnya yang ketiga, berpandukan jadual. Berpandukan jadual. Di sini diberikan jadual, lengkapkan jadual di bawah dengan jawapan yang betul. Diberikan kita satu jadual dan kita kena tulis berdasarkan jadual. Misalnya S ni dia kata Islam tidak memaksa orang bukan Islam untuk menganut agama Islam. Apa dia ni? Ini hak asasi manusia ni. Dalam tajuk hak asasi manusia. Iaitu S ni adalah kebebasan beragama. Kebebasan beragama. T, Islam mengharamkan perbuatan yang boleh merosakkan perpaduan masyarakat seperti menyebarkan fitnah. Ini masih lagi dalam hak asasi manusia. Iaitu kebebasan bersuara. Okey. Dan untuk yang keempat, iaitu berdasarkan rajah. Tulis jawapan yang betul dalam ruangan yang kosong yang disediakan berdasarkan rajah ataupun jadual di bawah. Ini yang keempat. Jenis yang keempat berdasarkan rajah ataupun jadual. Dibagi satu rajah, prinsip perundungan Islam, ciri-cirinya U, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Rabbaniyah, Islam adalah agama yang diwahyukan oleh Allah. W, Islam menjamin hak asasi manusia. Kesempurnaan. Kuncinya adalah kesempurnaan. Mestilah syumuliyah. Okey, syumuliyah jawapannya. Tulis sini, syumuliyah. Dan Islam menjamin hak asasi manusia ni alamiah. Okey, alamiah. Prinsip pandangan hidup Islam kita ada Rabbaniyah, syumuliyah, waqi'iyah, alamiah, murunah dan tabat. Ini prinsip pandangan hidup Islam. Kini berdasarkan jadual ataupun berdasarkan rajah. Okey, seterusnya yang kelima, lengkapkan carta alir. Lengkapkan jadual ataupun carta alir. Okey, bahagian ni tuliskan jawapan yang betul dalam ruangan kosong yang disediakan berdasarkan jadual di bawah. X, Y, mudghah, izham dan lah. Kemudian janin, kemudian bayi. Carta di atas menunjukkan proses kejiran insan menurut Islam. X ialah X ni apa dia? X ni nutfah. Okey, Y alaqah. Kemudian baru mudghah. Okey, ini contoh yang seterusnya, contoh yang kelima iaitu melengkapkan carta alir. Okey, dan akhir sekali, jenis yang terakhir sekali ialah betul dan salah. Betul dan salah. Ini senang. Sama ada betul ataupun salah. Tandakan right pada pernyataan yang betul dan tandakan pangkah pada pernyataan yang salah. Jadi dalam soalan ni, dua saja kita kena buat. Pertama, kita right untuk jawapan betul ataupun kita pangkah untuk jawapan yang salah. Okey, orang yang berpegang kepada akidah yang benar akan sentiasa muhasabah diri terhadap apa yang dilakukan dalam kehidupan seharian. Ini betul ke salah? Dia baca, kita kena baca semua sekali, kemudian kita cari kata kunci dia, barulah kita jawab. Okey. Jadi soalan ni,
Orang yang berpegang teguh kepada akidah yang benar akan sentiasa muhasabah diri terhadap apa yang dilakukan dalam kehidupan seharian. Ini betul. Okey. Antara konsep kesenian Islam ialah untuk menjana ekonomi umat Islam melalui jualan hasil seni yang dihasilkan. Okey, ni. Ni salah. Okey. Nombor 18 ni salah. Di mana salahnya? Konsep kesenian Islam ni. Menjana ekonomi. Itu yang salah. Okey, yang ke-19, bersikap benar dalam percakapan, perbuatan dan niat di dalam hati merupakan sifat mazmumah. Okay, mazmumah ni sifat-sifat yang dilarang. Sifat-sifat yang dilarang. Yang dibenci. Okey, jadi salah. 20, percaya bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan kitab-kitab kepada para rasulnya adalah berkaitan rukun iman. Percaya rukun iman. Ni betul. Okey, ni untuk bahagian betul dan salah. Okey, kita ada 5 jenis soalan bahagian A. Semua sekali soalan bahagian A ni dia ada 20 soalan. 20 soalan jawab semua sekali. Mana setiap soalan tu 1 markah. Untuk bahagian A tadi, setiap soalan tu ada 1 markah. Okey, setiap soalan tu 1 markah, jadi pelajar-pelajar kena jawab. Pastikan mendapat 20 markah. 20 per 20. Ini senang. 1 betul, 1 markah. 1 betul, 1 markah. Jadi pelajar-pelajar seharusnya mendapat 20 per 20. Okey, itu bahagian A. Objektif pelbagai bentuk. Ada 20 soalan. Wajib jawab semua. Markahnya ialah 20. 1 soalan, betul 1 markah. Kalau salah, 0 markah. Itu senang saja. Okey, bahagian A. Jadi bahagian A ni, konstruknya ialah mengingat dan memahami sahaja. Okay, kena baca dan kena hafal. Okay, seterusnya kita tengok bahagian B. Bahagian B ada 2 jenis, subjektif, respon terhad dan respon terbuka. Ada 6 soalan ditawarkan kepada kita. Setiap soalan 20 markah. Jadi jawab 4 soalan sahaja. Daripada 6 yang ditawarkan kepada kita, kita pilih jawab 4 soalan sahaja. 4 soalan saja, setiap soalan tu 20 markah. Okey, jadi 80 campur 20, 100 markah. Jawapannya ada 2 jenis, analitik dan holistik. Apa dia jawapan jenis analitik? Iaitu skor diberi mengikut poin-poin yang telah ditentukan. Ni 1 markah, 1 poin. Yang kedua, holistik. Jenis holistik iaitu pemberian skor dengan mengambil kira mutu jawapan secara keseluruhan berdasarkan piawai yang telah ditetapkan. Okay, itu jenis jawapan. Jenis jawapan. Okay, kita tengok bahagian B. Ada 2 jenis. Respon terhad dan respon terbuka. Markah dia ada 3 aras. Aras rendah, sederhana dan aras tinggi. Semua sekali ada 36 soalan. Okey, ini secara umum. Okey, ini contoh bahagian B. Tadi saya ceritakan ada 2 jenis soalan, respon terhad dan respon terbuka. Ini saya bagi contoh soalan dia. Jadi markah dia, yang respon terhad ni biasanya markahnya antara 2, 1, 2 dan 3 sahaja. Itu markah dia. Okey. Jadi sebelum tu soalan ni ada 2 jenis. Sebelum ni ada 2 jenis soalan bahagian B ni. Kita tengok. Okey, soalan bahagian B ada 2 jenis soalan. Pertama soalan kebat. Okey, sekejap kita tengok balik. Okey, jenis jawapan ada 2, iaitu kebat dan kebar. Kemahiran berfikir aras rendah dan kemahiran berfikir aras tinggi. Okey. Kemahiran berfikir aras rendah, 1 markah saja jawapan dia. Pemberian markah 1 markah saja, itu isi sahaja. Ini contoh dia. Ahmad kecewa apabila mendapati ibu bapanya sering mengabaikan solat fardu. Dia telah menghantar sekeping nota kepada ibu bapanya dengan hasrat mereka akan berubah. Ini soalan aras rendah.
Pada pendapat anda, adakah wajar seorang anak menegur ibu bapanya dengan cara tersebut? Satu markah saja ni. Ni jawapan ni, dua-dua betul. Wajar pun betul, tak wajar pun betul. Ni sebab dia respon terbuka. Okey, respon terbuka. Soalan respon terbuka tapi satu markah. Menyatakan satu pendapat sahaja. Pada pandangan saya adalah wajar seorang anak menegur ibu bapanya dengan cara begitu. Satu markah. Okay, contoh jawapan. Wajar. Jadi satu markah. Ataupun dia boleh jawab, pada pandangan saya adalah tidak wajar seseorang anak menegur dan ibu bapanya dengan cara begitu. Jadi dua-dua betul. Sebab ni respon terbuka. Respon terbuka. Betul pun salah. Betul pun betul. Salah pun betul. Okey, seterusnya. Masih lagi satu markah. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala hanya mengharamkan kepada kamu memakan bangkai, darah, daging babi dan binatang yang disembelih tidak kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sesiapa yang terpaksa memakannya kerana darurat sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas pada kadar benda yang dimakan itu, maka tidaklah dia berdosa. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Ini nama dia, istilah dia ni stimulus. Ini stimulus. Okay, surah Al-Baqarah ayat 173. Apakah konsep pandangan hidup Islam yang menepati maksud di atas? Ini soalan. Respon terbuka ke tertutup? Ini tertutup. Okey. Konsepnya adalah konsep murunah. Satu markah sahaja. Berdasarkan jawapan di atas, nyatakan 3 contoh lain yang menepati konsep tersebut. Kemudian dia nak 3 markah. Walaupun 3 markah, dia nak 3 contoh. Maknanya kita kena memberi 3 jawapan. 3 contoh jawapan. Okey. Jadi jawapan kita, 3 contoh lain yang menepati konsep tersebut ialah solat jamak, solat qasar dan bertayamun menggantikan wuduk. Okey, ni jawapan dia. Okey, contoh jawapan dia 1 markah. Soalan jawapan 1 markah. Okey, seterusnya masih lagi soalan 1 markah. Jadual di atas menunjukkan himpunan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nyatakan wahyu yang dijamin kekal dan terpelihara. Ini respon terhad ya, respon terhad. Jadi jawapannya ialah Al-Quran, iaitu wahyu Al-Quran. 1 markah. Okey, menyatakan satu pendapat sahaja. Jadi soalan 1 markah ni kita kena bagi 1 jawapan sahaja. Tak payah hurai. Tidak memerlukan huraian. Kalau kita bagi juga huraian, maka tak ada markah untuk huraian tu. Sebab dicari isi sahaja. 1 jawapan sahaja. Okay, ini soalan 1 markah. Jadi soalan respon terhad dan respon terbuka ada kebat dan kebat. Seterusnya soalan 1 markah kita dah jelaskan. Okey, sebelum tu kita nak kenal apa dia soalan kebat dan apa dia soalan kebar. Soalan arah rendah, sama juga dia ada stimulus. Okey, mempunyai stimulus. Kemudian ada dinyatakan bilangan jawapan yang dikendaki. Soalan arah rendah, dia nyatakan berapa jawapan yang dikendaki. 2 ke 3 ke, nyatakan 2, jelaskan 3. Ada 3 tu menunjukkan dia adalah soalan arah rendah. Soalan arah tinggi, tiada dinyatakan bilangan jawapan yang dikendaki. Dia tidak menjelaskan berapa jawapan yang dikendaki. Jadi kita kena tengok kepada markah yang diperuntukkan. Okey, arah rendah dan sederhana saja. Biasanya soalan kemahiran berfikir arah rendah ni hanyalah pada konstruk memahami dan mengingat. Tetapi soalan kebat ni biasanya arah sederhana dan arah tinggi. Menganalisis, mengaplikasi dan menilai. Okey, ini untuk arah tinggi. Dan arah rendah ni biasanya 70% soalan dalam subjek tasawuf Islam ni adalah soalan arah rendah. Manakala arah tinggi hanyalah 30% saja soalan arah tinggi. Okey. Clear? Jadi kita telah tahu apa dia soalan arah rendah dan soalan arah tinggi. Jadi soalan arah tinggi ni hanya 30% sahaja. 30%. Yang banyaknya adalah soalan arah rendah.
Satu Makkah kita dah bincang tadi, satu Makkah. Yang kedua soalan aras, soalan dua Makkah. Bagaimana kita nak menjawab soalan dua Makkah? Okay, untuk soalan dua Makkah, ini contoh dia. Soalan dua Makkah mestilah pertama kena menyatakan pendapat dan huraian ringkas. Kena ada isi dan kena ada huraian secara ringkas. Ini contoh soalan. Islam, ini stimulus. Dia nyatakan stimulus adalah pernyataan. Pernyataan ini yang namanya istilah ini adalah stimulus. Okay, Islam ialah agama yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk seluruh manusia. Soalan dia, apakah ini masukkan dengan Islam sebagai ad-din? Jadi kita tengok kepada markah dia. Markah ni ialah dua markah. Dua markah. Jadi kalau dua markah masukkan dalam kepala kita, dalam pemikiran kita, mestilah ada isi dan ada huraian. Okey. Yang dimasukkan dengan Islam sebagai ad-din. Islam merupakan satu cara hidup yang lengkap. Satu cara hidup ni ialah isi, yang lengkap tu ialah huraian. Jadi ada dua isi dan huraian, maka ada dua markah sini. Okey. Nak jawab tu kita pertama tulis nombor soalan dan tulis tajuk dia. Tulis tajuk, kena baru jawab. Baru kita tulis jawapannya. Okey, nyatakan dua sebab manusia memerlukan Islam sebagai satu cara hidup yang sempurna. Dua sebab. Dia nak dua dan markahnya 4. Maka setiap jawapan ni adalah dua markah. Dia nak dua. Jadi ada isi, ada huraian. Ada isi, ada huraian. Jadi cara jawab macam biasa juga, kita tulis nombor soalan, tulis tajuk, baru tulis jawapan. Cara hidup Islam, dua sebab manusia memerlukan Islam sebagai satu cara hidup yang lengkap, yang sempurna ialah pertama, cara hidup Islam merupakan satu cara untuk mendapat kebahagiaan di dunia dan akhirat. Yang kedua, Islam menjadi asas tata cara perhubungan manusia bagi mencapai keharmonian hidup bermasyarakat. Ada isi, ada huraian, ada isi, ada huraian, baru kita dapat markah penuh. Okey, ini contoh jawapan dua markah. Seterusnya untuk jawapan dua markah lagi. Terangkan tujuan Islam menuntut umatnya supaya berkahwin. Soalan kedua, jelaskan tanggungjawab bersama suami isteri terhadap keluarga. Ini dua markah. Mana ada isi dan ada huraian. Okey, ada isi, ada huraian. Tujuan Islam menyuruh umatnya supaya berkahwin ialah untuk mendapatkan zuriat. Ini isi. Kalau setakat ini saja kita jawab, jawapan kita hanya setakat ini, maka kita dapat satu markah. Jadi untuk mendapatkan markah penuh, tambah satu lagi, yang suci. Yang suci ini merupakan huraian kepada untuk mendapatkan zuriat. Baru dapat dua markah. Okey. Tanggungjawab bersama suami dan isteri ialah mendidik anak-anak. Kalau setakat ini saja, kita akan dapat satu markah. Dengan didikan agama, dah dapat lagi satu markah. Huraian. Isi dan huraian. Okey, seterusnya, apakah maksud hak milik dalam Islam? Dua markah. Jelaskan kepentingan hak milik harta kepada manusia. Dua markah juga. Jadi, ada isi, ada huraian. Okey, maksud hak milik. Apa dia? Okey. Sesuatu yang digunakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia, itu adalah isi. Isi situ satu markah. Untuk dimiliki dan dimanfaatkan menurut kehendak syarak. Itu huraian. Kepentingan hak milik harta kepada manusia ialah supaya manusia dapat menginfakkan harta, supaya manusia dapat menguruskan harta yang dimiliki mengikut kehendak mereka sendiri. Okey, setakat yang biru tu satu markah, mengikut kehendak mereka sendiri satu markah lagi. Okey, itu soalan dua markah. Cara kita nak menjawab soalan dua markah. Okey, seterusnya soalan tiga markah. Kena ada isi, huraian, contoh ataupun kesimpulan. Okey, untuk soalan tiga markah, kena ada isi, kena ada huraian dan kena ada contoh ataupun kesimpulan. Baru dapat markah penuh tiga markah. Okey, contoh soalan. Harta terbagi kepada dua jenis, iaitu harta boleh alih dan harta tidak boleh alih. Berikan pengertian harta boleh alih dan contohnya sekali. Tiga markah. Jadi pengertian harta boleh alih ni satu markah, contohnya ataupun pengertian harta boleh alih ni dua markah, contohnya satu markah. Okey. Pengertian harta boleh alih ialah harta yang boleh diubah kedudukannya ke tempat lain. Ini dua markah, contohnya kereta, contohnya satu markah. Jelaskan maksud alam musyahadah beserta contoh, tiga markah. Senaraikan tiga contoh alam ghaib. Okey. Ni walaupun tiga markah tapi dia nak tiga.
Maksud alam musyahadah ialah alam yang boleh dilihat dan ditanggapi oleh panca indera manusia. Okey, alam yang boleh dilihat dan ditanggapi ni ialah isi oleh panca indera manusia, huraian. 2 markah, contohnya pokok. Okey, 1 markah lagi, 3 markah. 3 contoh alam ghaib, alam barzah, pahala dan dosa. Nyatakan 3 ciri agama langit. Ini 3 markah juga. Okey, 3 ciri agama langit ialah mempunyai rasul, mempunyai kitab suci, bersifat syumuliah. Okey. Jadi, untuk soalan 3 markah ni, pelajar-pelajar kena masukkan dalam pemikiran kita, mesti ada 3 benda. Semua soalan ni kena ada 3 benda ataupun mesti ada kriterianya tersendiri. Kalau 3 markah, kena ada isi, kena ada huraian, kemudian kena ada contoh. Okey. Seterusnya soalan 4 markah. Soalan 4 markah ni ialah, ni biasa, banyak soalan yang 4 markah. Soalan 4 markah kebat ni, kena ada isi, huraian lengkap, ataupun contoh, ataupun kesimpulan. Kena ada 4 benda. Isi, huraian lengkap, dan kesimpulan. Okey, ada 4 benda baru dapat markah penuh. Okay, contoh dia, dia bagi soalan ni, ada stimulus. Gambar di atas adalah gambaran peringkat kejadian insan menurut Islam. Jelaskan tanggungjawab insan kepada sesama insan. 4 markah. Okey, 4 markah. Terangkan 2 keistimewaan insan berbanding dengan makhluk Allah yang lain. Juga 4 markah. Kemudian B, Islam menggalakkan umatnya supaya mengkaji kejadian insan yang unik ini. Terangkan kebaikan daripada merenung dan mengkaji kejadian insan. Okey, semuanya 4 markah. Okey, tengok belakang ni 4 markah. Tanggungjawab insan kepada sesama insan. Okey, soalan ni dia tidak jelaskan berapa kita nak bagi jawapan. Dia tak jelaskan berapa jawapan yang dikendaki. Jadi ini soalan kebat. Okey, kita tengok belakang ni 4 markah. Jadi 4 markah ni kena ada isi, huraian lengkap dan contoh dalam satu ayat. Dalam satu ayat. Okey, manakala soalan yang 1A2, terangkan 2. Sini ada 2. Kata kunci ni 2 keistimewaan. Jadi kena bagi 2 jawapan. Kena bagi 2 jawapan dan setiap jawapan tu ada isi, huraian. Isi dan huraian. Ini contoh jawapan dia. 1A1. Tanggungjawab insan sesama insan ialah memelihara hubungan silaturahim. Ini isi. Huraiannya berdasarkan hukum syarak. Huraian menjelaskan kepada isi. Seperti memelihara hak jiran. Agar hidup lebih harmoni. Okay, ada 4. Isi, huraian, contoh ataupun huraian lengkap dan kesimpulannya. Okey. Ini untuk soalan 4 markah yang kebat. Yang seterusnya 1A2 ni soalan arah sendah. Dia nyatakan 2 keistimewaan. Jadi kena ada 2 jawapan, isi dan huraian. 2 keistimewaan insan berbanding dengan makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang lain ialah diberikan akal untuk berfikir kebaikan dan keburukan. Ini isi sesuatu perkara ni adalah huraian. Okay, yang kedua, dilantik sebagai khalifah. Isi untuk memakmurkan alam. Huraian. Okey. Ini walaupun 4 markah tapi dia nak 2 keistimewaan, 2 jawapan. Okey, seterusnya kita lihat kepada soalan. Ini masih lagi soalan 4 markah. Tapi soalan ni soalan terbuka, respon terbuka. Media sosial dan sesi reunion antara punca pasangan curang sehingga menyebabkan penceraian. Penyataan 2. Adakah anda bersetuju dengan penyataan 2 di atas? Berikan hujah untuk menyokong jawapan anda. 4 markah. Pertama, dia nak kita nyatakan setuju ataupun tidak setuju. Setuju ataupun tidak setuju. Nyatakan setuju ataupun setuju, dapat 1 markah. Okey? Ini jawapan untuk setuju. Tapi dalam soalan ni dia tak perlu pun kita kata setuju ataupun tidak setuju. Cuma penyataan kita tu menunjukkan kita setuju. Jadi jawapan ni setuju kerana mereka menyalahkan medium tersebut. Mereka menyalahgunakan medium tersebut, 1 markah. Isi dia untuk mewujudkan hubungan terlarang, 1 markah lagi. Seperti menyambung perhubungan yang telah lama terputus. Huraian lengkap. Oleh itu, medium ini dapat merosakkan rumah tangga. Itu kesimpulannya. Jadi 4 markah situ. Ataupun dia tidak setuju. Kerana media sosial ataupun sesi reunion boleh mengeratkan silaturahim dengan menjadikannya saluran untuk memberi kebajikan. Seperti kepada rakan-rakan lama yang kurang bernasib baik.
kesannya boleh menyelesaikan pelbagai masalah rakan lama. Okey. Ini contoh soalan 4 markah respon terbuka. Okey, maknanya dua-dua boleh betul, sama ada setuju ataupun tidak setuju. Okey, pada pandangan anda, ini contoh soalan seterusnya. Pada pandangan anda, mengapakah wujudnya sikap ketidakakuran seperti dalam gambar 5 terhadap penyataan yang menyatakan haram. Okey, haram bagi umat Islam menyentuh binatang ataupun menyentuh sini ataupun menyentuh anjing. Okey, gambar ni dia memegang anjing. Okey. Jadi jawapannya wujudnya ketidakakuran seperti dalam gambar 5 kerana sikap menurut sesuatu tanpa ilmu. Menurut sesuatu tanpa ilmu. Satu markah hingga membuat sesuatu tanpa sumber. Satu markah lagi, kesannya wujud pelbagai perkara yang bercanggah dengan syarak. Oleh itu kita perlu merujuk pada pihak yang berkuasa agama terhadap suatu isu yang timbul. Okey, ini jawapannya. Okey, jawapan 4 markah. Respon terbuka, kebat. Ini jawapan 4 markah, seterusnya jawapan 5 markah. Okay, untuk jawapan 5 markah, kena ada isu, sama ada menyokong ataupun menolak perbuatan tersebut. Kemudian kena ada isi, kena ada huraian lengkap, kesimpulan ataupun rumusan dan cadangan. Kita tengok soalan 5 markah. Okey, soalan 5 markah. Okay, contoh soalan. Dia sesungguhnya kami telah memuliakan anak-anak Adam. Okay? Dan kami telah memberi mereka menggunakan pelbagai kenderaan di daratan dan di lautan. Okey, sampai akhir. Soalan dia, terangkan 5 alam yang dilalui oleh manusia. 5 markah. Jadi 5 sini, dia nak 5 alam, 5 markah, maknanya setiap alam ni 1 markah. Okey, yang kedua, jelaskan keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia berbanding dengan makhluk Allah yang lain. Okey, soalan 1A ni, dah jelas 5 alam. Jadi kena bagi 5 jawapan. Okey, dah jelas. Tapi soalan yang ke 1A2 ni, jelaskan keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada manusia berbanding dengan makhluk Allah yang lain. 5 markah. Ini terus 5 markah. Jadi ini soalan kebat. Yang atas ni soalan aras rendah. Bawah ni soalan aras tinggi. Okey, kena ada 5 perkara dalam tu. Kena ada isi, kena ada huraian kedua, huraian lengkap ataupun contoh, dan last kali kena ada kesimpulan ataupun cadangan. Kena ada 2 huraian. Okey. Jadi soalan yang pertama tadi 1A1, 5 alam yang dilalui oleh manusia, alam roh, alam rahim, alam dunia, alam barzah dan alam akhirat. Keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada manusia berbanding makhluk Allah yang lain. Pertama, manusia dikurniakan akal fikiran. 1 markah. Bagi membezakan antara kebaikan dan keburukan. Huraiannya, 1 markah lagi. Oleh itu, manusia diberi tanggungjawab sebagai khalifah Allah untuk memakmurkan alam. Huraian lengkap dengan ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah. Huraian lengkap yang kedua. Huraian lanjut. Agar kehidupan lebih aman dan bahagia. Kesimpulan. Jadi ada 5 benda dalam tu. 5 benda dalam tu barulah kita dapat markah penuh 5 markah. Okey? Pelajaran sekian, kena ambil perhatian. Kena lihat peruntukan markah yang diberikan di belakang ya. Di belakang ni kena tengok. Seterusnya, penularan pandemik Corona 19 adalah kerana kelalaian manusia menjaga kebersihan persekitaran mereka. Setujukah anda dengan pernyataan di atas? Berikan 2 hujah anda. Okey, soalan ni dia suruh beri hujah. Okey, berikan hujah anda. Berikan hujah anda. Tak ada nombor 2 ni, silap ni. Jadi soalan ni adalah soalan respon terbuka. Berikan hujah anda. Jadi sama ada setuju ataupun tidak setuju, dua-dua betul. Jadi soalan ni saya bersetuju. Soalan ni jawapan ni dia bersetuju. Saya bersetuju dengan pernyataan di atas. 1 markah. Kerana Corona 19 adalah virus yang berasal daripada haiwan. Dijelaskan huraian dia. Yang menular dalam kalangan manusia yang tidak menjaga kebersihan. Seperti tidak menutup mulut dan hidung semasa bersin. Atau tidak membasuh tangan selepas memegang sesuatu. Dengan itu, virus tersebut
akan tersebar dengan cepat dan menyeluruh. Okey, ini jawapan dia. Okey, ini untuk soalan yang 5 markah. Okey, seterusnya soalan 6 markah. Soalan 6 markah. Kita lihat apa dia soalan 6 markah. Okey, jalan soalan 6 markah ni, pelajar harus menjawab dengan ada isi. Pertama kena ada isi, yang kedua kena ada huraian, yang kedua, huraian yang kedua, kemudian kena ada huraian lengkap, kemudian last sekali kena ada contoh dan kesimpulan ataupun cadangan. Ini contoh soalan. Contoh soalan. Kebat respon terbuka. Ada dia bagi stimulus ini, maklumat 1, maklumat 2. Berdasarkan maklumat 1, Badrul ni umur 7 tahun, tinggal bersama mak nenek, memiliki harta pusaka sebanyak RM100,000. Ramalkan apa yang akan berlaku sekiranya mereka menggunakan harta masing-masing dan berikan rumusan anda. Berdasarkan maklumat 1 dan maklumat 2 ni apa akan berlaku? 6 markah. Okey, kita kena ramalkan. Jadi macam-macam kita boleh jawab. Okey, macam-macam kita boleh jawab. Janji jawapan kita tu, janji hujah kita tu relevan dengan jawapan yang kita bagi. Okey. Jadi dia jawab sini, ramalan yang akan berlaku sekiranya Badrul ataupun Zulfaqar menguruskan harta masing-masing berdasarkan maklumat 1 dan 2. Kemungkinan akan ditipu. Okey, 1 markah. Diramalkan. Kerana mereka merupakan golongan yang tidak layak menguruskan hartanya sendiri. Itu huraian. Sebab apa ditipu? Kerana mereka merupakan golongan yang tidak layak menguruskan hartanya sendiri. Seperti dalam urusan jual beli, huraian lengkap ataupun huraian kedua. Kemudian Badrul merupakan kanak-kanak bawah umur. Manakala Zulfaqar pula seorang yang safih, seorang yang bodoh. Okey, huraian yang ketiga, sudah pasti perkara ini akan mendatangkan kerugian kepada mereka. Huraian keempat, oleh yang demikian dalam hal ini Islam telah menyediakan peraturan dalam pengurusan harta bagi memberi keadilan kepada semua pihak. Huraian dia. Okey, jadi ini ada 6 item, maka dia akan dapat 6 markah. Okey, 6 markah sini. Okey, itu soalan 6 markah. Okey, seterusnya, ini soalan respon terhad. 6 markah juga tapi respon terhad. Dia kata seorang gadis telah berzina dengan teman lelakinya. Setelah beberapa bulan kemudian beliau telah disahkan mengandung. Pada masa yang sama, beliau telah ditunangkan dengan seorang lelaki pilihan keluarganya. Rakannya pula telah menasihatinya agar menggugurkan kandungannya itu bagi menutup aib keluarganya. Kemukakan 3 tindakan yang harus diambil oleh gadis tersebut yang menepati syariat Islam. Okay, ini soalan ni 6 markah juga, tapi dia ada 3. Kemukakan 3 tindakan. Ini aras rendah. Okay, kemukakan 3 tindakan ataupun respon tertutup. Di jawapan kita, pertama tulis tajuk dia tu. 3 tindakan yang perlu beliau lakukan agar menepati syariat Islam. Pertama, bertaubat ataupun menyesal. Ini isi yang pertama, 1 markah dengan perbuatan tersebut. 1 markah lagi, huraian. Ataupun yang kedua, berterus terang dengan keluarga. Ataupun berterus terang dengan kedua ibu bapa tentang situasi sebenar. Huraian yang kedua, jawapan yang kedua dan jawapan ketiga, berterus terang dengan tunangnya agar tidak timbul salah faham. Okey, jadi 6/6. Okey, pastikan ada 3 sebab dia nak 3 jawapan sini. Okey, seterusnya, ini pun respon terhad juga. Selama 15 orang pelajar telah ditahan dalam operasi ponting sekolah dan didapati positif dadah. Mereka ditangkap ketika sedang leka bermain di sebuah pusat cyber cafe. Huraikan 3 kesan terhadap pelajar tersebut sekiranya masalah di atas ditangani melalui pendekatan kerohanian. Ini nak kesan baik. Okey, kesan baik. Okey. Jadi dia nak 3 kesan. Sama seperti jawapan di atas, kena ada bagi 3 jawapan. Ada huraian, ada isi dan ada huraian. 3 kesan penyelesaian masalah melalui kaedah kerohanian dalam menyelesaikan masalah ponting sekolah. Akan wujud rasa takut dengan balasan Allah Subhanahu Wa Taala, 1 markah. Dengan menjauhkan diri dari perbuatan daripada melakukan kemungkaran, 1 markah lagi. Meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, 1 markah yang mampu mengelakkan diri daripada perkara dosa. Yang ketiga, menjadikan seorang itu lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, 1 markah dengan melakukan sebanyak mungkin ibadat. Okey, ini soalan 6 markah. Okey, soalan 6 markah.
Okey, itu jenis soalan. Ada dua, respon terhad dan respon terbuka, dan kita telah bincangkan tadi. Kita telah bincangkan dengan cara mendalam. Soalan 1 markah, 2 markah, 3 markah, 4 markah, 5 markah dan 6 markah. Harapan saya pelajar-pelajar telah dapat menilai, dapat membuat ataupun dapat menjawab soalan tersebut. Okey, kalau 1 markah apa yang perlu kita buat, 2 markah perlu kita buat dan seterusnya. Okey. Itu respon terhad dan respon terbuka. Sama ada soalan itu soalan arah rendah ataupun arah tinggi, kita tengok kepada markah yang diperuntukkan. Kita tengok pada markah. Untuk soalan arah rendah ni, dia sama je. Kena ada isi huraian saja. Cuma yang berbezanya yang soalan arah tinggi. Dia kena ada isi huraian lengkap, kesimpulan dan contoh. Okey, jadi kita telah pun jawab semua sekali. Jenis soalan, kebat dan kebat. Dan saya rasa untuk strategi. Kita tengok pada strategi. Okey, ni soalan untuk kita buat strategi macam mana kita nak buat ulang kaji. Okey, untuk soalan bahagian B, kita ada 6 soalan ditawarkan kepada kita. Dan biasanya, okey, semua tema akan ditanya. Semua tema akan ditanya dalam soalan tersebut. Ni saya cadangkan lah. Okey. Biasanya soalan nombor 1 tu, dia bukan semua tema 1. Dia akan campur antara tema 1 ataupun tema 4. Sini saya cadangkan, saya bagi contoh tema 1 dan tema 4. Soalan nombor 2, tema 2 dan tema 3, tema 5. Soalan nombor 3, tema 3, tema 6. Soalan nombor 4, tema 1, tema 4 balik, diulang balik. Soalan nombor 5, tema 2 dan tema 5. Dan soalan nombor 6, tema 3 dan tema 6. Okey, maksud saya, soalan tersebut, setiap soalan dia akan campur. Dia bukan semua satu tema. Jadi, setiap soalan tu ada kebat 4 markah dan ada kebat 6 markah dan 4 markah. Jadi, sama ada soalan kebat tu dah ambil tingkatan 4 ataupun tingkatan 5 tu terpulang kepada penggubah soalan. Okey, jadi tapi setiap soalan tu akan ada soalan kebat. Okey, satu soalan kebat 4 markah dan kebat 6 markah. Okey, jadi pelajar-pelajar kena bersedia. Okey, ini secara lebih detail. Saya rasa saya tak ada masa pun tak mengizinkan untuk kita bincang jangan lebih lanjut. Okey, untuk strategi ni. Okay, jadi pengurusan masa, satu lagi saya nak jelaskan pengurusan masa. Kita ada masa yang diberikan kepada kita ialah 2 jam setengah. 2 jam setengah untuk jawab 5 soalan. Menjawab 5 soalan. Kita ada bahagian A, kemudian soalan nombor 1, soalan 2, soalan sampai 4 soalan. Bahagian B. Jadi semua sekali kita kena jawab ialah 5 soalan. 5 soalan. Iaitu 20 soalan untuk bahagian A dan 6 soalan bahagian soalan nombor 1 ataupun soalan 1 di bahagian B. Begitu juga soalan 2 bahagian B, juga 6 soalan semua. Jadi kesemua sekali adalah 44 soalan yang sepatutnya kita jawab. 44 soalan dan masa yang diberikan kepada kita ialah 150 minit. 2 jam setengah. 2 jam setengah. 150 minit itu kita bagi kepada 5. Jadi setiap soalan ni sepatutnya kita kena peruntukannya 30 minit. Setiap soalan tu setengah jam. Ataupun kurang lagi. Kurang lagi. Setengah jam. Patutnya jangan lebih daripada setengah jam. Masa kita menjawab tu, kita peruntukkan masa kita jangan lebih daripada setengah jam. Jadi dalam setengah jam tu apa perlu kita buat? Ni saya cadangkan. Okey, saya cadangkan kita berbagi kepada tiga fasa. Pertama, 5 minit yang pertama, apa perlu kita buat? Kita kena baca soalan, fahami soalan apa yang dikendaki oleh soalan tersebut. Kemudian kita pastikan sama ada soalan itu soalan kebat ataupun soalan kebat, arah tinggi ataupun arah rendah. Kemudian cari kata kunci soalan. Kemudian kita gariskan kata kunci soalan tersebut. Kemudian seterusnya kita buat rangka jawapan secara ringkas dan sepatutnya kita jawab secara penuh. Itu yang 5 minit yang pertama. 5 minit pertama kita baca dulu soalan, kita pastikan soalan itu soalan arah tinggi ataupun arah rendah. Kemudian kita buat rangka soalan tersebut. Okay, kemudian 20 minit yang kedua, terus kita jawab soalan. Terus jawab soalan dengan lengkap. Ini kalau soalan tu 4 markah, isi huraian. Ini yang saya nyatakan tadi.
Jadi 20 minit kita ambil masa untuk menjawab soalan dengan lengkap. Dan 5 minit yang akhir sekali, 5 minit yang terakhir kita untuk semak semula. Cara kita semak tu ialah kita baca semula soalan, kemudian kita baca semula jawapan yang kita berikan. Adakah dia relevan dengan soalan tu ataupun sebaliknya. Okey, ataupun kita tinggal dan sebagainya. Ini contoh cadangan saya untuk pengurusan masa awak yang setengah jam tu, pelajar sekalian, masa yang setengah jam tu apa perlu kita buat? Ni 3 benda. Pertama, 5 minit yang pertama kita semak, kita baca dulu soalan. 20 minit yang kedua kita jawab dan 5 minit yang akhir kita semak semula. Itu soalan pertama, yang kedua sama je, setengah jam. Jangan lebih daripada setengah jam. Okay, kalau kita dah jawab tapi belum masa lagi, belum habis setengah jam tu kita pergi ke jawapan yang kedua. Jangan tu kita buang masa dengan benda-benda yang tu. Kalau seandainya kita tak dapat jawab soalan tersebut, kita tinggal dulu buat soalan yang kita dapat jawab, tapi lepas tu kita akan kembali semula kepada jawapan yang kita tak dapat jawab tadi. Okey. Itu dari segi pengurusan masa. Jadi saya rasa pelajar sekalian telah dapat pun memahami strategi menjawab soalan. Okey. Ini secara ringkaslah. Tapi saya tak nak bincangkan sini sebab kita dah kesutukan masa. Gunakan pen dakwah hitam saja. Okey, gunakan pen dakwah hitam. Kalau boleh kita gunakan pen dakwah hitam. Sebab apa guna pen dakwah hitam? Sebab sekarang ni kita jawapan pelajar-pelajar sekian akan di scan. Dia akan scan jawapan kita untuk masukkan dalam komputer untuk pelajar diperiksa oleh pemeriksa dalam talian. Bermula tahun lepas semua soalan, semua jawapan pelajar akan diperiksa oleh pemeriksa dalam talian. Jadi masa proses dia nak scan tu, lebih baik kita gunakan dakwah hitam. Dia akan lebih terang. Kalau kita guna dakwah biru, dia mungkin akan jadi pudar jawapan kita. Okey, jadi itu cadangan saya. Itu adalah satu cadangan sahaja. Okey, jadi saya rasa itu saja daripada saya pada kali ini, pada siri yang kedua ni. Dan harapan saya pelajar-pelajar adalah dapat memahami apa yang telah saya perkatakan, dan harapan saya pelajar akan dapat menjawab soalan dengan betul, menjawab soalan dengan baik dan mendapat keputusan yang cemerlang dalam tasawuf Islam pada peperiksaan tahun ini. InsyaAllah kita hanya berusaha, Allah menentukan, dan ketentuan Allah itu berdasarkan kepada usaha yang telah kita buat. Kalau usaha kita sedikit, maka hasilnya akan menjadi sedikit. Tapi kalau kita usaha secara 100%, secara maksimum, maka Allah akan bagi keputusan kita yang maksimum. Itu saja apa yang baik daripada Allah, apa yang buruk berupa kelemahan saya minta maaf jika terdapat sebarang kesalahan dan kesilapan. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.